Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita tengok pula ayat yang ketiga surah 57 iaitu surah Al-Hadid yang bermakna besi. Baca dulu ayat ni dan kita tengok apa maksudnya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Dia yang maksudnya Allah, huwa awwalu, dia yang mula-mula, yang awal, yang pertama. Wal akhiru, yang terakhir, yang terkemudian. Wal zahiru, yang zahir, yang nampak, yang nyata. Wal batinu, yang tersembunyi dan yang tak nampak. Wahuwa, dan dia, iaitu Allah, bikulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu itu, alimun, maha mengetahui. Jadi, di sini Allah melanjutkan lagi firman-Nya tentang kebesaran zat Allah itu, dengan memberitahu kita bahawa dia adalah yang mula-mula terjadinya, mula-mula. Dia tak kata siapa yang menjadikan, siapa terjadi ke apa, dia adalah yang mula sekali. Sebelum apa jua ciptaannya yang berlaku, before all the creations took place, God already existed. Itu maksud dia. Wal akhiru, dan yang terakhir, setelah nanti kiamat dan dunia ini sudah tiada lagi, manusia semua sudah ditentukan nasib masing-masing, Allah tetap ada. Wazahiru, dan dia adalah yang zahir. Zahir ni maksudnya ialah yang nampak. Contohnya alam yang kita nampak sendiri, iaitu seperti langit, awan, bumi, padang pasir, yang tumbuh-tumbuhan, manusia kita sendiri yang kita nampak zahir. Yang pada diri kita pun, kalau kita lihat apa yang kita nampak, itu adalah semuanya zahir bagi Allah kerana dia yang menciptakannya. Jadi kita bila kita tengok, katalah kita tengok urat-urat di tangan kita, di tapak tangan kita tu banyak urat, dan kita tengok pada jari-jari kita bagaimana sempurnanya. Begitulah ciptaan Allah yang terzahir. Di situ letaknya kezahiran Allah itu dalam ciptaannya yang ternampak bagi kita. Gunung misalnya, lautan misalnya, itu yang besar-besar. Yang kita yang mendekat dengan kita ialah yang kita nampak, iaitu yang Allah telah ciptakan dan dizahirkan pada luarannya. Dan batinu, iaitu yang tersembunyi. Yang tersembunyi ni maknanya yang tak ternampak lah. Seperti misalnya yang di dalam hati,
yang di dalam bumi, itu semua adalah ciptaan Allah yang ada tapi kita tak nampak. Kita tahu ada tapi tak nampak. Dan sebab itulah bila kita sebut tentang ciptaan Allah yang zahir dan yang batin ni, kita akan terasa bahawa betapa dekatnya Allah dengan kita. Dan betapa nampaknya kebesaran dia kalau kita misalnya mendongak ke langit, nampak awan yang berbagai warna dan berbagai bentuk. Dan begitulah indahnya ciptaan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mulk. Dan sifat-sifat ini, sifat-sifat kebesaran Allah ini ialah kerana dia ni maha mengetahui atas segala sesuatu yang telah dia ciptakan. Semalam kita tengok dia maha menentukan, maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu yang diciptakan. Pada malam ini kita nampak bahawa dia sebenarnya maha mengetahui atas segala yang dia ciptakan. Jadi, ayat ini masih lagi menunjukkan tentang kebesaran Allah. Dan kenapa alam ini Allah sebut bertasbih kepadanya. Sebab ternampak jelas akan kebesaran ciptaan Allah. Jadi, untuk malam ini sungguh pun ringkas, tapi masih lagi sangat dalam maksudnya. Dan bila kita menanamkan kefahaman kita dan kita membuat pengakuan bahawa sesungguhnya lah demikianlah kebesaran Allah itu, jadi itu boleh menambahkan kekuatan akidah kita. Jadi ketiga-tiga ayat yang telah kita lihat selama 3 malam ini menunjukkan bahawa bila kita renungkan dan kita benar-benar membuat pengakuan dalam sanubari hati sanubari kita bahawa boleh menguatkan iman kita. Dalam konteks tauhid kesatuan kepada Allah, kita membuat pengakuan, boleh membuat pengakuan yang kuat akan kekuatan Allah dan ketentuan Allah itu dan boleh menambahkan, meneguhkan lagi akidah kita. Sekian dulu buat malam ini untuk ayat ini. Dan sebagaimana biasanya, Mak dan Mbah akan akhiri dengan doa kifarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.